Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan selamat pagi semua. Okey, so untuk hari ni cikgu nak masuk dalam tajuk pengiraan. Okey, so yang ni cikgu dah minta awak buat minggu lepas berkaitan pengiraan dalam stoikiometri. Okey, yang mana kat sini melibatkan pengiraan bilangan mol. Okey, kemudian kita cari kat situ jisim. Okey, so soalan ni sama dengan tajuk sebelum ni yang kita dah belajar tajuk chapter 3. Okey. So tadi ada yang dah respon soalan nombor 2. So selain daripada tu yang lain pun boleh tulis ataupun boleh respon bagi tahu soalan mana lagi yang tak dapat. Okey, so cikgu akan pilih beberapa soalan. So nanti untuk yang selain daripada tu nanti cikgu minta awak cuba jawab juga yang lain. Okey, so yang cikgu nak bincang untuk hari ni terus kita pergi kepada soalan latihan 74 Okey, soalan latihan 74 okey, iaitu dalam pengiraan. Okey, yang pertama ni yang ni cikgu rasa tak ada masalah, dia dah bagi guide tau. Okey, so kat sini dia dah minta iaitu dia minta awak kira jisim kalium oksida yang terbentuk. Dan kat situ dia dah bagi pun persamaan kimia yang lengkap. Okey, so tengok daripada soalan. Okey, apa yang dia minta gariskan. Okey. Pada soalan apa yang dia minta awak kena gariskan. Kemudian tengok dalam soalan. Kalau dalam tu persamaan dia tak bagi awak kena buat dah. Tapi dalam ni persamaan dah diberi. Iaitu bila kalium terbakar lengkap dalam udara. Maksudnya kalium bertindak balas dengan oksigen. Okey, menghasilkan kalium oksida. So ingat bila jawab persamaan kimia mesti seimbang. Okey, so kalium oksida K2O. Balancekan kalium dapatkan kat situ jadi kalium 4. Oksigen ni 2. Okey, so awak tengok pada soalan dia minta jisim kalium oksida. So ini yang kita nak cari. Okey, jisim kalium oksida. Okey, kemudian dia dah bagi maklumat apa? Iaitu awak gariskan jisim kalium. Ni senang Cikgu rasa semua boleh buat. Okey, lepas tu awak dah analisis daripada soalan. Okey, barulah cari poin kedua, bilangan mol. Okey, kira kat sini bilangan mol guna formula jisim bahagi jisim molar ataupun jisim atom relatif. Okey, JAR merujuk pada jisim atom relatif. Okey, so masuk 3.9 bahagi 3.9 dapat 0.1 mol. Okey, kemudian kaitkan daripada persamaan dan pengiraan. Ingat ini daripada persamaan. Okey, yang daripada persamaan, awak tengok kat situ. Daripada persamaan 4 mol kalium, menghasilkan 2 mol kalium oksida. So daripada pengiraan yang mana? Yang ni yang cikgu bulatkan ni awak masukkan. Bila 0.1 mol maksudnya 0.1 darab 2 bahagi 4. Itu yang kita dapat 0.05. So cikgu harap yang ni awak dah boleh buat. Okey, kemudian kita tengok bila soalan dia nak jisim kalium oksida, maksudnya nak cari jisim bilangan mol darab dengan jisim molar. So bilangan mol yang kita dapat darab dengan jisim molar bagi kalium oksida K2O. Okey, maksud 2 kali 39 tambah 1 kali 16. Okay, ini memang dia dah guide dah satu persatu. So awak ikut step yang sama macam ni. Okay, kita tengok soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 iaitu dia bagi plumbum 2 nitrat terurai. Okay, nampak gariskan. So bila terurai ni maksudnya dia panaskan. So apabila dipanaskan satu garam nitrat dipanaskan, dia akan membebaskan plumbum oksida, gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. Ni kena tahu so ini yang dalam tajuk kesan haba ke atas garam. Yang tajuk hari ni pun cikgu akan bincang nanti. Okey, so awak tengok ke sekarang. Plumbum nitrat, tengok penguraian dia. Bila terurai tu maksudnya mesti anak panah dipanaskan. Hasilkan plumbum oksida, nitrogen dioksida dan oksigen. Lepas tu seimbangkan. Seimbangkan, kira kat situ oksigen dia 6. Kat situ 3 kali 2 6. So kira kat sini 2 kali 2 4, 5 6. Okay, kenapa kalau dalam pecahan maksudnya kat sini seolah-olah 1/2 O2 bermaksud 2 dengan 2 ni kita cancel, maksudnya oksigen tu dikira 1. So that's why kat sini 2 tambah 1 3. 2 kali 2 4 tambah 1 5 tambah 1 6. Okay, atau kalau kita tak nak dalam bentuk pecahan persamaan ni kita boleh ubah macam mana? Okay, nombor 2 ni awak darabkan dengan setiap satu nombor di hadapan bahan dan hasil ni. Maksudnya dia akan jadi contoh 2 PbNO3, kemudian kat sini 2 PbO, kemudian kat sini jadi 4, dan kat sini dia akan jadi 1. Boleh faham tak tu?
Pelajar, boleh respon tak? Faham tak yang maksud cikgu maksudkan kat sini? Yang kalau dalam persamaan kimia ni, kita tak nak dalam pecahan. Okay, maksudnya nombor 2 ni kita darabkan dengan setiap nombor di hadapan bahan dan hasil kat sini. Ni bahan tadi, ini hasil dia. Okay, so maksudnya kalau kat sini kita tak nak dalam pecahan, dia akan jadi tambah O2 sahaja. Okay, so kita ikut contoh persamaan yang diberi. Okay, so kat sini boleh respon kalau yang mana masih tak faham ataupun ada soalan boleh tanya nanti. Okay, so kita tengok sama-sama untuk soalan ni dia dah bagi jika 6.62 gram sebatian plumbum 2 nitrat. Okay, dia minta kita kira jisim bagi plumbum 2 oksida. Okay, so kat sini maklumat yang kita ada ialah jisim bagi plumbum nitrat. Okay, tuliskan maklumat dia. So cikgu nak setiap satu ni awak tulis apa maklumat yang diberi. So kalau untuk soalan pertama ni ruangannya kecil je kan. Tapi jalan kerjanya agak besar ni awak boleh ambil kertas lain lah. Okay, boleh jawab kat situ. So daripada maklumat apa yang kita dapat. Okay, so kat situ jisim plumbum 2 nitrat 6.62 gram. Okay, kemudian jisim plumbum 2 oksida itu yang kita nak cari. Ini yang kita nak cari. Okay, plumbum 2 oksida. Okay, sama juga awak ingat step pertama apa pun kita kena cari dulu bilangan mol. Okay, so daripada bilangan mol baru kita boleh kaitkan dengan nisbah bilangan mol. Ingat tu, step 1 tu daripada data maklumat cari bilangan mol. Nak cari bilangan mol guna formula, ingat balik jisim bahagi jisim relatif ataupun jisim molar ataupun boleh sebut sebagai JMR, okay, atau JFR. Okay, so kat situ awak tulis saja bahagi dengan jisim relatif ataupun jisim molar pun boleh. Okey. Kat sini maklumat ni kena kira lah untuk plumbum 2 nitrat. Dia dah bagi belum? Kalau belum awak kena kira. Maksudnya kena kira plumbum 207. Okey. Cara nak kira 207 tambah dengan nitrogen kat situ 2 kali 14 tambah 6 oksigen 6 kali 16. So cikgu harap yang ni tak ada masalah untuk kira. Okay, so dapat yang ni. Okay, cek balik jawapan sama-sama. Betul 0.02 mol. So barulah daripada persamaan, okey kita tengok apa maklumat yang kita dapat. Tengok daripada persamaan. Okey, so kita ambil persamaan yang asas ni yang dia dah bagi, maksudnya 1 nisbah 1. Maksudnya 1 mol plumbum 2 nitrat menghasilkan 1 mol plumbum oksida. Dan jika kat situ daripada pengiraan, ini turunkan. Yang kita kira 0.02 mol bermaksud yang ni pun samalah 0.02 darab 1 bahagi 1. 1 nisbah 1. So maksudnya mol untuk plumbum oksida juga sama. Okey, dah dapat mol untuk plumbum oksida, barulah kita kira jisimnya. Nak cari jisim, bilangan mol darab dengan jisim molar atau jisim relatif. Okey, boleh tak setakat ni? Okey, untuk jisim relatif kat sini dia merujuk kepada plumbum oksida, maksudnya plumbum 207 tambah dengan oksigen kat situ 16. Okay, so kita dapat 223. Dan last kali kita dapat jawapan kat sini 4.46 gram. Okay, so cikgu minta yang mana dah jawab tu awak terus tick je dekat dalam buku modul masing-masing. Okay, so cikgu tak tanya setakat ni boleh terima tak? Tadi siapa yang nombor 2 Syaira Amira. Syaira Amira boleh untuk soalan nombor 2? Boleh cikgu. Boleh okay good. So yang lain ada soalan tak sebelum cikgu pergi pada soalan seterusnya? Tak ada. Senyap je ni maksudnya tak ada. Okay. Okay pelajar so ingat soalan ni kita dah banyak buat maksudnya masa tajuk bab 3 tu. So sebelum kita cuti PKP tu memang cikgu dah bincang sangat banyak tajuk soalan ni. Dia dalam tajuk acid base ni pun garam ni pun masih lagi tajuk yang sama. So maksudnya step yang sama. Awak ingat tu cari bilangan mol. Okay, lepas tu kait dengan nisbah. Okay, lepas tu cari apa yang dia nak. Kalau daripada soalan kat sini dia minta apa tadi? Jisim. Okay, kita pergi pada soalan seterusnya. Okay, sekarang soalan seterusnya dia nak isi padu. Okay, iaitu isi padu gas nitrogen dioksida yang terhasil pada STP. Okay, kat sini pada STP ni adalah pada keadaan yang tetap, suhu dan tekanan piawai. Yang ini dia dah bagi, iaitu nilainya berapa yang ni? 22.4 desimeter padu. Okay, nak cari isi padu gas, awak ingat formula dia. Okay, nak cari isi padu. Okay, bilangan mol darab dengan isi padu molar.
Itu dia formula dia. Formula ni cikgu minta mesti hafal. Okey, nak cari isi padu bersamaan bilangan mol darab isi padu molar. So, sama juga kita kaitkan dulu. Okey, kita kaitkan daripada nisbah. Okey, awak tengok balik. Sekarang yang dia dah tanya pula nitrogen dioksida. Okey, so tengok. Kat sini ambil yang tadi bahan yang dia bagi, maklumat yang diberi. Kemudian yang kita nak cari pula iaitu nitrogen dioksida. Okey, keluarkan dulu maklumat. Daripada persamaan 1 mol plumbum, plumbum 2 nitrat menghasilkan 2 mol nitrogen dioksida. Ini daripada mana? Dapat daripada persamaan. Okey, jelas Okey, so daripada pengiraan kita ambil sama tadi. 0.02 mol plumbum nitrat. Okey, bermaksud 0.02 darab 2 bahagi 1. Maksudnya 2 kali ganda lah. 1 nisbah 2. Kalau tadi soalan pertama 1 nisbah 1. Nisbah dia, okey. Dah dapat bilangan mol, okey, barulah kira isi padu. Ikut yang tadi formula cikgu kata. Nak cari isi padu, bilangan mol darab dengan isi padu molar. Okey. So 0.04 darab 22.4 desimeter padu per mol. So kita dapat unitnya dalam dm cube. Okey. Atau desimeter padu. Atau kalau kita nak tukar kepada sentimeter padu, awak darab dengan 1000. Okey. Kalau contoh soalan objektif dia minta kita tukar kepada sentimeter padu, so awak tengok kat situ darab dengan 1000. So dapat 896. Okey, boleh setakat ni? Okey, next soalan yang seterusnya ialah dia minta kita kira pula isi padu gas oksigen yang terhasil. Okey, pelajar, cara yang sama. Gariskan pada soalan. Dia nak isi padu gas oksigen pada STP. Okey, so nisbah bilangan mol ambil tadi daripada maklumat yang kita dapat tadi 1 mol plumbum nitrat, plumbum 2 nitrat, okay, menghasilkan kat situ dalam pecahan ambil 1/2 mol oksigen. Dan kalau daripada pengiraan 0.02 darab dengan 1/2, okay, bahagi dengan 1. Okay. So kita dapat jawapan kat situ 0.01 mol. Okay, boleh terima Okay, 0.01 mol. Okey, so kat sini bila kita kira nak cari isi padu bilangan mol darab dengan isi padu molar. Okey, 22.4 sama pada STP. Okey, dapat 0.224 desimeter padu. Okey pelajar, so sebenarnya bila kalau awak tengok soalan yang kita bincangkan ni, ini sebenarnya adalah berkaitan dengan tindakan kesan garam ke atas tindakan ke atas haba. Iaitu bila kesan garam ke atas haba ni, contohnya yang garam yang kita gunakan hari ni dalam soalan ni adalah garam plumbum 2 nitrat. Okey, so kalau plumbum 2 nitrat, cikgu nak tanya Syasha. Garam plumbum 2 nitrat ni garam larut ke tak larut? Okey, boleh respon Syasha? Okey, boleh respon tak? Okey, garam plumbum 2 nitrat ni soalan cikgu, garam tu larut ke tak larut? Okey, senyap. Seri Auni? Boleh respon tak? Plumbum 2 nitrat ni? Garam larut ke tak larut? Okey, yang mana? Boleh respon? Boleh jawab tak? Plumbum 2 nitrat. Okey, larut. Okey, so sekarang ni awak kena hafal cikgu kata semua garam nitrat larut dalam air. Okey? Kalau yang hari tu cikgu dah cakap, tajuk garam ni paling penting pertama yang cikgu kata awak kena hafal apa? Garam tu larut ke tak larut? Okey, so yang jawab, okey Anis tadi jawab tak. Okey, silap Anis, plumbum 2 nitrat ni garam tu larut. Okey, Danish kata larut. Okey, betul. So awak ingat semua garam nitrat, ingat tu larut dalam air. Tak ada satu garam nitrat pun yang tak larut. Semua larut. Tapi kalau garam karbonat dia terbalik. Kan cikgu kata semua garam karbonat tak larut dalam air kecuali anak. Ingat lagi tak tu? Ni dah cuti, hari tu kita dah cuti, dah ambil exam kan? So terlupa dah. Okey, tolong buat ulang kaji balik maksud cikgu yang garam tu mesti awak senaraikan. Garam larut tak larut tu. Yang first cikgu ajar itu dalam tajuk garam. So ingat balik kalau garam karbonat cikgu kata semua tak larut kecuali anak. Anak tu yang mana? Amonium, natrium dengan kalium. Ingat tu. Okey, kalau untuk garam klorida, ingat balik semua garam klorida larut dalam air kecuali plumbum, argentum dengan mercury.
Kemudian kalau garam sulfat, semua garam sulfat larut dalam air kecuali perbaca atau PBC tu, plumbum plumbum barium dengan kalsium sulfat. Okey, take note pelajar. Okey, so tak apa. So yang ini yang tadi Cuk kata kesan ke atas garam, kalau plumbum 2 nitrat ini adalah garam larut. So bila dalam nanti kita nak belajar kesan haba ke atas garam, bila garam plumbum 2 nitrat dipanaskan menghasilkan plumbum oksida, logam oksida, gas nitrogen dioksida dan oksigen. Ni mesti awak kena tahu, okey? Mesti kena ingatlah maksud cikgu, persamaan dia tu kena tahu. Okey? So kita terus pergi kepada yang kedua. Soalan ketiga ni Okey, kalau tengok sekarang ni, iaitu dia kata penguraian kalsium karbonat. Okey, soalan cikgu, kalsium karbonat. Tadi cikgu dah kata. Kalsium karbonat ni garam apa? Larut ke tak larut? Okey, cikgu nak tanya siapa? Iman. Okey, Iman boleh respon? Harapnya dengar tu. Okey, Iman boleh respon? Okey. Okey, Iman boleh respon tak kalsium karbonat? Garam ni larut ke tak larut? Tak larut. Okey, tak larut. Okey, betul So tadi Cik kata garam karbonat semua tak larut kecuali ada 3 je yang larut Kalau dalam karbonat ni awak ingat yang larut cuma 3 je. Ingat anak, iaitu ammonium karbonat, natrium karbonat, kalium karbonat. Ingat tu cikgu ulang sekali lagi ammonium karbonat, okey, natrium karbonat, K tu adalah kalium karbonat. So ingat tu, semua garam anak tu yang depan ni ada ammonium, ada Na, ada K, semua larut. Tak kisahlah di garam apa. Okey? So kita tengok balik. Soalan ni juga kalau kita lihat ini adalah persamaan penguraian. Yang mana penguraian garam kalsium karbonat. Okey, apabila diuraikan dia menghasilkan kalsium oksida dan gas karbon dioksida. Kalau tadi garam nitrat dia hasilkan apa? Gas nitrogen dioksida dan oksigen. Awak kena tengok betul-betul. Kalau kat sini karbonat dia mesti bebaskan gas yang mula dengan C juga. Maksudnya karbon dioksida. Okey, boleh dapat Okey, so kita tengok soalan ni. Dia tanya berapakah jisim kalium oksida yang terbentuk apabila 5 gram kalsium karbonat kat situ dipanaskan tambah kat situ dengan kuat. Okey, ni maksudnya ada kurang ayat ni, dipanaskan. Okey, dipanaskan dengan kuat. Okey, sama juga. Apa maklumat yang ada kita turunkan, kita keluarkan. Okey, yang pertama maklumat bagi kalsium karbonat dia dah bagi 5 gram. Kemudian apa soalan dia nak? Kita nak cari jisim apa? Kalium oksida. Okey so cari bilangan mol dulu. Ingat step pertama ni daripada kita dah tengok daripada data maklumat apa yang kita dapat, awak dah tuliskan. Okey, lepas tu cari bilangan mol. Nak cari bilangan mol, jisim bahagi jisim molar atau jisim relatif. Okey, 5 bahagi dengan maksudnya kalsium karbonat kena kira. Okey, kalsium karbonat kena kira CaCO3. Tengok maklumat. Kalsium kat sini berapa? 40 tambah karbon 12 tambah oksigen 16 kali 3. Okey, kat sini dia tak tulis, dia terus buat jawapan aja. So cikgu nak awak buat. Okey? So kat situ kalsium berapa? Tadi cikgu kata 40 tambah karbon 12 tambah oksigen tu 3 kali 3 kali 16. Okey, dapat 100. Betul Okey, lepas tu dapat 0.05 mol. Okey So kita tengok daripada maklumat daripada persamaan. Okey, daripada persamaan kaitkan nisbah. Okey, nisbah bilangan mol. Okey, daripada persamaan 1 mol kalsium karbonat menghasilkan 1 mol kalsium oksida. So bila kita kira tadi 0.05, so kita dapatlah 0.05 untuk kalsium oksida. Dah dapat bilangan mol kat sini, dah kira, dah cari, barulah pergi step seterusnya soalan yang dia nak tanyalah, iaitu nak cari jisim. Nak cari jisim bilangan mol darab, jisim molar atau jisim relatif. Okey? Maksudnya merujuk kepada CaO, kalsium oksida. Okey, CaO. So maksudnya kalsium tadi 40, tambah oksigen 16. Okey, semak jawapan betul? Kat situ dapat 2.8 gram. Okey pelajar. So cikgu rasa untuk yang soalan ni, untuk soalan 75, soalan 75 kita tengok satu ni nanti cikgu terangkan satu, yang lain awak buat sendiri. Maksudnya awak dah buat kan, nanti semak lagi sekali. Okey?
So kat sini kita tengok untuk tindak balas yang seterusnya soalan 75 yang mana tindak balas antara magnesium oksida dan asid hidroklorik. Okey, so macam biasa buat persamaan. Okey, hasilkan magnesium klorida. Ingat, magnesium klorida formula dia MgCl2 tambah air. Okey, lepas tu seimbangkan. Kat sini klorin 2 letak depan 2. Okey pelajar, ini persamaan dia dah bagi. Senang, ikut aja. Okey, kita tengok sekarang apa maklumat yang dia beri. Tolong gariskan. Okey, dia dalam soalan ni dia tanya berapakah jisim magnesium klorida. Okey, ini yang kita nak cari. Berapakah jisim magnesium klorida yang terhasil apabila magnesium oksida berlebihan bertindak balas dengan 100 cm padu asid hidroklorik 0.5 molar. Okay, bila dia bagi macam ni, untuk asid ni dia bagi kemolaran dengan isi padu, automatik awak kena ingat formula nak cari number of mole N is equal MV over 1000. Ingat tu, iaitu number of mole, bilangan mole bersamaan kemolaran, okay, molarity times volume. Maksudnya darab dengan isi padu, bahagi dengan 1000. Okey, boleh? Dapat Okey. So cikgu harap awak take note, lepas tu dapat. Okey, nak cari bilangan mol kat sini dia berbeza dengan yang tadi. Kalau tadi dia bagi jisim, sekarang ni awak kena tengok dia bagi apa? Kemolaran. Okey, kemolaran dalam unit mol dm negatif 3. Okey, dan isi padu sentimeter padu. So mesti guna yang ini. Okey, ni baru cikgu paparkan. N is equal MV bahagi 1000. Okey, bilangan mol. Okey, maksud kita cari kat situ bilangan mol iaitu singkatan dia sebagai N kecil bersamaan MV bahagi 1000. Masukkan nilai. M kemolaran dia 0.5. Okay, V iaitu 100. Okay, bahagi 1000. Okay, so yang mana dah buat tu awak tick tanda right. Yang mana awak dah jawab betul. Yang mana masih tak jawab, cikgu harap awak boleh screenshot ke apa. Okay, ataupun terus catat dalam buku awak. Okay, take note So dapat 0.05. Okey pelajar, dah dapat bilangan mol, okey ikut step yang sama. Kita tentukan daripada nisbah daripada persamaan dan pengiraan. Ingat yang cikgu kata ini mesti kita kaitkan. Nisbah dia mesti pertama daripada persamaan, yang kedua daripada pengiraan. Yang daripada pengiraan yang kita kira dekat atas sini. Step dia. So yang daripada persamaan awak tengok kat situ 2 mol. Ni ambil yang ni. 2 mol asid hidroklorik. Okay, kemudian apa yang dia nak cari kat situ magnesium klorida kan? Okay, menghasilkan ambil yang ni 1 mol magnesium klorida. That's why kat situ 2 nisbah 1. Cuma dalam kimia ni awak tengok tambah dia apa? Mol. Perkataan mol HCl. Mol hasil tadi magnesium klorida. Kalau kat sini matematik lah untuk 2 nisbah 1 tu dah senang kan? Kalau 2 nisbah 1 bermaksud 0.05 darab 1 bahagi 2. Okey, so dah dapat dah mol untuk magnesium klorida. Dapat 0.025. Okey, seterusnya. Barulah kita pergi pada soalan dia minta jisim. Okey, nak cari jisim ikut yang sama formula dia bilangan mol darab dengan jisim molar. Okey, atau jisim relatif tadi. Okey, so 0.025 okey darab jisim molar maksudnya merujuk pada magnesium klorida. Magnesium 24 tambah klorin 35.5 darab 2. Sebab Cl2. Okey pelajar, boleh? So dapatlah jawapan dia kat sini. Okey? So cikgu harap yang untuk soalan nombor 2 tu pun step yang sama. Kalau tengok ni kita dah dapat jawapannya sama dengan yang diberi, betul tak? Kalau yang diberi dia bagi 2.4. So awak check balik dia hampirkan lah. Kalau kat sini kita dapat 2.375, maksudnya dia hampirkan dapat 2.4 gram. Okey pelajar? Okey, untuk yang soalan 75 merujuk pada muka surat 181. Nanti untuk soalan 2, okey, cikgu minta awak yang mana belum jawab cikgu minta awak buat ikut step yang sama macam soalan 1 tadi. Sebab ini adalah tindak balas sama antara apa? Iaitu logam oksida dengan asid. Kalau awak tengok kat sini dia adalah penghasilan garam larut. Penghasilan garam larut selain garam anak. Iaitu yang mana melibatkan logam oksida dengan asid, iaitu asid sulfurik menghasilkan magnesium sulfat. Okey, dan kalau kita tengok je yang ni magnesium sulfat ni garam, so bagi cikgu tanya je itu awak dah kena tahu ini mestilah garam larut. Ingat tu
garam larut. Yang garam larut selain anak. Yang mana dia ada 3 kaedah kan penghasilan dia. Asid tambah logam, asid tambah logam oksida, asid tambah logam karbonat. Cikgu minta yang tu mesti hafal. Untuk mudah awak jawab tajuk garam ni. Okey, acid base garam ni. Okey. So kita tengok yang ni, awak buat secara yang sama, nanti dapat jawapan kat situ 6 gram. Okey, ikut step yang sama. Okey, ni cikgu tunjukkan ni lah. So sama je awak buat. Okey. Kemudian untuk yang persamaan seterusnya ni, kalau tengok ini adalah tindak balas antara logam karbonat dengan asid. Kalau awak tengok je, logam karbonat dengan asid sama juga. Ini adalah penghasilan garam juga. Garam apa? Masih lagi garam larut. Ingat ini bila cikgu bulatkan, cikgu tulis. Itu adalah garam larut. Iaitu nama garam ni adalah kalsium nitrat. Kalsium nitrat. Ingat tadi cikgu kata semua garam nitrat larut dalam air. Tak ada satu pun yang tak larut. Ingat tu So kalau kat sini nak penghasilan garam nitrat ni, kat sini digunakan asid tambah dengan logam karbonat. Logam karbonat dia apa? Yang ni, kalsium karbonat. Tapi kalau cikgu tanya kalsium karbonat, ini adalah garam tak larut. Ini sebenarnya ni garam tak larut. Garam tu garam tak larut. Tapi boleh digunakan, nanti boleh gabungkan soalan ni, iaitu dalam penghasilan garam larut. Nampak tu kan? Iaitu antara kalsium karbonat dengan asid nitrik. Okey, boleh faham tak ni? Okey, yang cikgu terangkan ni So dapat kalsium nitrat, okey, tindak balas dia karbon dioksida dan air. Okey pelajar, dapat Ini cikgu tengah jelaskan tentang macam mana awak nak kaitkan dalam kita kaitkan penghasilan garam tu. Okey, cuma dalam soalan ni pengiraan. Okey, dia dah bagi pengiraan kat situ asid nitrik dia dah bagi berapa isi padu kemolaran. Guna cara yang sama NMV bahagi 1000. Maklumat yang kita ada asid nitrik, yang kita nak cari adalah kalsium karbonat. Okey? Jisim kalsium karbonat kan yang dia nak cari. Okey, so cari bilangan mol guna formula NMV bahagi 1000. Okey, ada soalan tak setakat ni? Boleh utara keluarkan soalan yang mana tak faham, merujuk kepada soalan 3. Boleh tanya. Kalau senyap tu cikgu rasa macam semua faham je, tapi tak tahulah tu. Okey? Boleh InsyaAllah. Okey, so kita tengok balik daripada persamaan. Okey, 2 mol asid nitrik menghasilkan ataupun bertindak balas kat sini dengan 1 mol kalsium karbonat. So bukan menghasilkan dah, kat sini dia bertindak balas sebab kalsium karbonat tambah asid nitrik. So buat nisbah aja macam ni bentuk dia. Okey, daripada pengiraan kita dah dapat 0.015 darab 1 bahagi 2. Okey pelajar, dan seterusnya untuk soalan dia minta kita kira dulu jisim kita kira dulu jisim kalsium karbonat, iaitu gunakan formula bilangan mol darab dengan jisim molar. Okey, jisim molar. Kemudian dah dapat jisim dia kat sini, barulah kita kira jisim kalsium karbonat yang tertinggal. Baki dia maksudnya. Okey? Iaitu kat sini dia dah bagi asalnya 2 gram kalsium karbonat. Persamaan tindak balas ni melibatkan asid nitrik dengan 2 gram kalsium karbonat. Tapi dia tanya kalsium karbonat yang tertinggal dalam di akhir tindak balas. So kita kena tolakkan. So 2 tolak dengan 0.75. So maksudnya yang tertinggal adalah 1.25 gram. Okey. So boleh take note jawapan boleh dapat? Okey. So setakat ni yang ada Amira, Anis, Atik. Boleh faham? Ada soalan? Seterusnya Intan, Iman, Danish. Okey. Kalau ada soalan boleh on microphone, boleh tanya. Lama tak dengar suara awak ni. Afiatul, Aida, Auni. Senyap je, okey. Semua. Ain, Syahira, Syasha, okey, Punjon, Chang. Okey, boleh? Faham, okey. Faham, okey So maksudnya soalan pengiraan ni boleh buat Okey, good. Okey, so tahniahlah. Cuba untuk soalan kertas kimia ni dalam proses lagi. Cikgu tengah nanti dah kira kan minggu depan cikgu bagi tahu markah. Okey? So harapnya dapat markah yang cemerlang lah sebab boleh jawab dekat rumah tu.
Kan? Bukan jawab kat sekolah. Jawab kat rumah ni dia boleh juga sebenarnya. Pandai tengok sikit, mau tahu tu boleh. Cuma nanti kita punya soalan apa, akhir tahun nanti naik sekolah bulan 1 kot untuk form 4. So dijangka tarikh dia hari tu cikgu ada maklumkan kan. Itu soalannya setara. Okey, setara daerah lah. Okey, dalam proses soalannya. Okey pelajar. So untuk soalan, ada soalan tak ada? Faham-faham tu. Wakil Okey, Chang kata faham-faham. Okey. Kita tengok soalan 76 lah. Okey. Soalan 76, okay, kita tengok sama-sama. Kita bincang sikit yang mana langkah penyediaan garam Y. Okey, dia dah bagi kat situ garam Y. Yang mana serbuk magnesium oksida berlebihan dilarutkan dengan 50 cm padu, asid nitrik 0.1 molar. Okey, awak gariskan. Kat sini awak tengok iaitu digunakan apa? MgO. Okey, bertindak balas dengan, okey tak nampak. Okey. Okey tak nampak. Okey, magnesium oksida bertindak balas dengan asid nitrik. Okey, so maksudnya kalau awak tengok ini adalah penghasilan garam nitrat. Okay, iaitu nama garam yang kita dapat ialah magnesium nitrat. Okey nampak. Asid, okey ni asid tambah logam oksida. Bila cikgu kata logam oksida, yang belakang dia ni ada O. Kalau asid tambah logam, dia tak ada O. Dia hanya contoh Mg sahaja. Okey, faham So dapat kat sini garamnya magnesium nitrat dan hasil kedua bila ada baki dia H dengan O, dia mestilah dapat H2O. Itu dia. So seimbangkan, okay, letak 2 sini. Macam tu. Okay. So dari baru seimbang. Awak tengok oksigen 6. Okay, oksigen kat sini 6 tambah 1, 7. So dah seimbang kan. Okay, kemudian untuk soalan ni dia dah bagi kaedah dia macam ni kan. Sebut. Bila nampak kat satu lagi cikgu kata apa? Kata kuncinya ada heat, iaitu dipanaskan. Kalau awak tengok daripada gambar tu, garam ni ada pemanasan, confirm garam tu garam larut. Yang cikgu kata sebelum ni kata kuncinya awak ingat apa? Hippo, can fly, really dangerous. Okey, maksudnya bila ada perkataan heat, ada pemanasan aja, itu confirm garam tu adalah garam larut. Tapi kalau garam yang kita nak bentuk tu cuma just mix, kita campur, stir, filter, rinse and dry, itu adalah untuk garam tak larut. Macam awak just masukkan 2 garam, 2 larutan, kita kacau, turas, bilas, keringkan. Okey, itu garam tak larut. Tapi kalau ada pemanasan, okey, yang cikgu kata mesti ada pemanasan, ada perkataan panaskan, heat, itu confirm garam tu garam larut. Okey, dapat So soalan pertama, dia minta formula kimia. Gariskan pada soalan awak. Bila dia nak formula kimia, awak kena bagi formula, iaitu formula dia adalah MgNO3 in bracket 2. Okey? Tapi kalau dia kata namakan garam yang terbentuk, awak tulis formula salah. Okey? Kalau soalan ni diubah namakan, kena bagi nama dia, iaitu nama penuh dia apa? Magnesium nitrat. Okey, boleh? Dan mengapakah serbuk magnesium oksida berlebihan ditambahkan kepada asid nitrik? Okey, ni pun senang awak boleh jawab, iaitu untuk memastikan semua asid ditindakbalaskan dengan lengkap. Itu kenapa kita kena tambah secara berlebihan. So maksudnya nanti pelajar, cikgu nak yang asas, maksudnya dalam tajuk garam yang cikgu kata awak kena hafal, awak kena buat. Maksudnya kena buat daripada sekarang. So nanti naik bulan 1 tu kita akan fokus kepada eksperimen. Okey, sebab cikgu nak try untuk awak buat eksperimen secara individu lah, terutama dalam tajuk garam ni Okey. Okey, boleh? Dan untuk persamaan kimia, okey, kat sini yang tadi cikgu dah tuliskan, okey, awak tuliskan balik. Okey, magnesium MgO tambah HNO3 dapat magnesium nitrat tambah air. Okey, dapat? Okey, dan untuk hitungkan jisim garam Y yang terbentuk. Okey, garam Y merujuk kepada kita nak cari tadi adalah magnesium nitrat. So kita nak kira magnesium nitrat. Okay, magnesium nitrat. So apa maklumat yang ada kita gariskan. Tadi kan cikgu dah kata gariskan. Apa maklumat yang ada dalam soalan tu gariskan. So tengok tu. Mesti ada apa? Kita gariskan kemolaran dengan isi padunya. So bila ada kemolaran dengan isi padu, automatik guna formula nak cari bilangan mol yang ni N bersamaan MV bahagi 1000. Ingat tu. Ini mesti kita guna.
Selain daripada kita guna yang number of mole, iaitu nak cek bilangan mole jisim bahagi jisim molar tu kan. So ini salah satu yang banyak nanti kita akan pakai. Okey, sudah dapat bilangan mole untuk asid nitrik, kaitkan daripada persamaan. Macam mana? Awak tengok. 2 mol asid nitrik, ambil yang ni. 2 mol asid nitrik, okey, ratio dia membebaskan lah, maksudnya menghasilkan 1 mol magnesium nitrate. So 2 nisbah 1. So kalau 0.05 darab 1/2. Okey, so sampai step ni boleh? Okey, dan akhir sekali adalah nak cari jisim dia. Okey, nak cari jisim bilangan mol darab dengan jisim molar. Okey, sama macam tadi cikgu sebut bilangan mol, ni tambah bilangan mol darab jisim molar. Okey, belajar boleh? So cikgu harap sangat pengiraan ni awak boleh buat. Kaedah dia macam contoh kalau awak masih tak faham, awak buat sekali lagi. Ambil soalan yang sama daripada buku ni pun tak apa. Awak tutup dulu, so buat sekali lagi sampai faham. Ikut step yang cikgu kata. Kena usaha daripada sekarang. So cikgu tak nak tahun depan masih lagi tak boleh nak jawab soalan pengiraan. Okey, belajar? Okey, so yang untuk soalan seterusnya, soalan 77, kita tengok satu lagi. Okey, ni dapat okey. Dah take note jawapan semua? Okey. So untuk soalan 77, okey, kita tengok sekarang. Soalan 77 ni awak nampak, dia dah bagi satu contoh penyediaan garam. Bila yang tadi cikgu kata penyediaan garam yang tak ada pemanasan, dia just mix je, dia campur, lepas tu nanti dia dia stir, kacau, okey, lepas tu turas, bilas, keringkan. Ini adalah garam, sebenarnya pembentukan ini adalah garam tak larut. Garam tak larut. Okey, ataupun tulis tak, TAK. Okey, garam tak larut. Okey, dan kalau tengok kat situ, garam ni penghasilan ni dah bagi iaitu plumbum 2 nitrat. Okey, cikgu tuliskan plumbum 2 nitrat. Okey, bertindak balas dengan kalium iodida. Menghasilkan, okey kita tengok plumbum iodida. Oh tak nampak Okey, cikgu tulis bawah Okey, garam ni penghasilan dia. Okey, plumbum nitrat. Okey, bertindak balas dengan kalium iodida. Okey, menghasilkan plumbum iodida dan kalium nitrat. Okey pelajar, ingat balik cikgu kata dalam penghasilan garam tak larut, okey, awak mesti ingat dia mestilah gunakan larut-larut. Okey, larut-larut, tak larut, larut. Senang je. Ataupun cikgu kata solu-solu, okey, insolu, solu. Apa tu? Maksudnya soluble. Dalam bahasa Inggeris dia soluble maksudnya larut. Boleh dapat tak? Awak tengok je. Kalau yang tu larut-larut, tak larut-larut. Maksudnya tak larut ni lah garam yang kita nak cari, itulah yang kita buat ni. Garam plumbum 2 iodida. Nak guna senang. Yang cikgu kata kalau nak untuk tindak balas penguraian ganda 2 ni, iaitu penyediaan garam tak larut, mesti guna garam larut. Senang ambil garam nitrat sebab semua garam nitrat larut dalam air. Ingat lagi tak? Cikgu kata banyak guna garam nitrat, satu lagi guna garam apa? Ingat tak cikgu cakap hari tu? Garam anak. Garam anak. Kenapa? Sebab semua garam anak ni larut dalam air. Inilah antaranya kalium iodida. Dia larut dalam air. Walaupun kalium iodida ni kita tak belajar secara detail yang garam iodida, tapi awak kena tahu kalium iodida larut, manakala plumbum 2 iodida ni adalah garam tak larut. Okey? Plumbum 2 iodida, cikgu ulang sekali lagi, adalah garam tak larut. That's why untuk soalan ni, nama mendapatkan Q ni, nama dia kata nyatakan nama. So awak namakan plumbum, mesti dalam kurungan ni mesti ada. Namakan tu kat situ plumbum dalam kurungan 2 iodida. Kalau dia nak formula baru buat PBI dulu. Dan nama tindak balas, tak ada lain, nama tindak balas kita panggil tindak balas penguraian ganda 2. Okey, boleh dapat So cikgu harap sangat boleh dapat yang ni. Cuma yang hari ni cikgu akan masuk sikit lagi untuk pemanasan. Pemanasan kat atas garam ni sama macam soalan tadi, dia melibatkan garam tadi, garam karbonat dengan garam nitrat. Kita ulang balik lah. Okey.
Kita tengok sikit lagi untuk soal tindakan haba ke atas garam. Eksperimennya memang yang cikgu kata dalam buku teks tu, tengok baca dulu. Eksperimen dia banyak tindakan haba ke atas garam ni, iaitu melibatkan garam karbonat dan garam nitrat. Okey, so kalau yang tadi cikgu kata garam karbonat dia bebaskan gas yang mula dengan C juga, gas karbon dioksida. Tapi kalau garam nitrat nanti dia akan bebaskan gas nitrogen dioksida dan juga oksigen. Okey, so cikgu harap yang dah baca dulu. Okey, antaranya kita tengok yang mana kat situ terurai. Okey, nampak ni dia terurai dengan kepada logam oksida. Untuk garam tengok garam natrium dengan kalium dan juga natrium sodium natrium natrium dengan kalium ni, ini dalam bahasa Inggeris pula natrium dengan kalium ni dia tak terurai oleh haba. Dua garam ni. Kemudian untuk yang mana natrium dengan kalium, dia beza sikit dengan garam yang lain. Dia terurai tapi menghasilkan logam nitrit, kita panggil, dan oksigen. Logam nitrit ni formula dia NaNO2. Kalau NaNO3 nitrat, NaNO2 nitrit. NO2 tu nitrit, NO3 nitrat. Okey, boleh bezakan at dengan it. Okey, dapat? It tu ingat yang dua. Okey. It lepas tu kalau nitrat at tu adalah yang tiga. Okey, boleh? Yang mana untuk yang garam seterusnya, yang mana terurai dengan kepada logam oksida dan gas karbon dioksida. Bagi garam kalsium, magnesium, ni yang banyak kita guna antaranya kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, cuprum. Ini sama. Bila dia terurai, dia menghasilkan logam oksida. Contoh cikgu tulis magnesium karbonat apabila dipanaskan, terurai membentuk magnesium oksida dan gas karbon dioksida. Itu maksud dia. Kalau cikgu suruh awak tukar zinc, sama juga. Zinc karbonat terurai menghasilkan zinc oksida tambah gas karbon dioksida. Okey pelajar, itu maksud dia. Dan kalau cikgu kata plumbum nitrat, macam tadi kita tengok soalan tu plumbum nitrat terurai menghasilkan plumbum oksida, gas oksigen dan nitrogen dioksida. So awak ingat, kalau untuk yang mana garam nitrat, kalau garam karbonat dia hanya ada satu gas saja, gas karbon dioksida. Tapi kalau untuk nitrat dia ada dua gas. Satu gas oksigen, satu lagi gas nitrogen dioksida. Cuma berbeza untuk dua ni natrium kalium dia hasilkan oksigen sahaja dengan natrium nitrit ataupun kat situ kalium nitrit. Dan untuk aurum dan juga argentum pun sama kesnya dengan yang kalsium magnesium ni dan manakala amonia dia lain, dia terurai kepada wap air. Sama juga untuk yang nitrat, kesan ke atas garam amonium nitrat ni dia terurai kepada wap air dan gas nitros oksida. Itu untuk yang lain lah, untuk garam yang cikgu kata bagi garam anak lah. Yang mana untuk amonium, natrium, kalium. Dia beza dengan yang lain-lain lah. Kalau kalsium semua ni dia sama sekelompok dekat sini. Yang tadi kita banyak buat. Okey, boleh belajar? Okey, sekarang ni kita nak tengok pula warna yang perlu awak hafal Okey, untuk yang mana pemerhatian dalam logam karbonat dan logam nitrat ni. Okey, kita tengok sekarang. Yang mana semua logam oksida ni sebenarnya warna dia bila kita buat eksperimen, warna dia adalah warna pepejal putih. Tapi berbeza bagi plumbum oksida, plumbum dua oksida iaitu PbO, ZnO dengan CuO. Dia ada warna yang perlu awak ingat. Okey, so macam ni awak nak hafal. Untuk plumbum oksida, warna dia perang apabila panas, kuning apabila sejuk. Awak ingat peku. Peku, bukan pekung Okey, ingat peku. Plumbum oksida ataupun ingat PPK, perang apabila panas, kuning apabila sejuk. Okey, lepas tu untuk ZnO awak ingat kupu. Kupu. Ni kena hafal pelajar. Bila cikgu kata ini yang perlu awak hafal yang sangat banyak ditanya,
sebab dia berwarna tau. Plumbum oksida, zinc oksida dengan cuprum oksida. Cuprum oksida senang. Bila nanti dalam makmal, cikgu akan tunjukkan sebut cuprum oksida tu memang awak nampak. Pepejal tu warna hitam. Tapi zinc oksida ni, dia kalau kita panaskan, warna dia kuning. Kalau ingat balik kita dah buat dah eksperimen ni masa form 3. Kalau yang mana masa form 3 kita ada buat hari tu pemanasan logam, inilah bendanya ada. Okey, tentang kereaktifan yang kita belajar form 3 science tapi untuk dalam kimia ni awak kena ingat nanti yang cikgu kata kalau zinc oksida warna dia kat situ ingat kupu. Kuning apabila ataupun kuning semasa panas, putih semasa sejuk. Okey, boleh dapat tak? Ataupun ingat kata kunci macam ni cikgu kata PPK pun boleh. Mana yang senang? Cikgu nak yang ni kat PPK, lepas tu ZKP. Tapi awak kena macam KP tu takut confuse sama ada putih atau perang kan. So that's why cikgu tambah kat sini peku dengan kupu. Okay, boleh terima. So plumbum 2 oksida, cikgu ulang sekali lagi, awak ingat peku, perang semasa panas, kuning semasa sejuk. Okay, zinc oksida awak ingat kupu, kuning semasa panas, putih semasa sejuk. Okay, boleh ingat Okey, boleh respon? Ada soalan tak setakat ni pelajar? Sebelum cikgu pergi kepada sikit soalan, cikgu tanya. Amira, Anis, Atik ada soalan? Intan, Iman, Danish, Afiatul, tak ada. Aida, Farhana, Auni, Ain, Syahira, Syasha. Boleh tanya soalan? Tak ada? Dah take note dah yang cikgu suruh hafal tadi tu Plumbum 2 oksida, peku, kupu. Boleh? Kalau boleh kita tengok soalan lah. So untuk soalan persamaan kita tengok persamaan pemanasan garam. Pelajar. Ini dia. Persamaan bagi pemanasan garam karbonat. Cikgu kata senang. Garam karbonat hasilnya ada 2 je. Maksudnya gas yang terbebas 1 je. Awak tengok je gas tu dia mesti bermula dengan C iaitu karbon dioksida. So senang. Bila yang tadi cikgu kata zinc karbonat, take note, iaitu bila dipanaskan, dalam pemanasan ni menghasilkan zinc oksida dan karbon dioksida. Cuprum 2 karbonat. Kalau nama kena tulis penuh kalau ni cuprum 2 karbonat. Maksudnya dia menghasilkan kat situ cuprum 2. Ingat mesti ada huruf Roman ni mesti ada. Dan gas karbon dioksida. Sama dengan kes plumbum cuprum dengan plumbum mesti ditulis huruf Roman yang 2 ni. Plumbum 2 karbonat mana terurai menghasilkan plumbum 2 oksida dan gas karbon dioksida. Pelajar boleh respon tak? Ni cikgu tengok awak senyap aja ni, faham ke tidak? Tak ada yang cakap pun, senyap je. Risau ni cakap seorang-seorang ni. Faham. Iman ada Alhamdulillah. So kat situ cikgu minta kalau yang plumbum sama dengan cuprum tadi, dia mesti ditulis. Kalau magnesium tak payah magnesium 2 tak payah. Kalau plumbum kena. Plumbum kalau tulis tu dalam kurungan 2 karbonat. Menghasilkan plumbum 2 oksida. Untuk yang persamaan kimia garam nitrat garam nitrat ni terus terang cikgu kata dia susah sikit. Susah sikit kenapa? Sebab pertama awak nak seimbangkan. Lepas tu dia ada 3 hasil. Kita tengok soalan 1 dulu iaitu cuprum 2 nitrat. Apabila dipanaskan, menghasilkan cuprum 2 oksida, gas oksigen dan nitrogen dioksida. So sekarang ni cara awak nak seimbangkan tengok dulu kat situ nitrogen. Tengok dulu nitrogen. Nitrogen tengok 1 kali 2. So kat situ nitrogen ni 2. Letak 2. Lepas tu oksigen kat sini awak kira 3 kali 2 6. So kat sini 2 kali 2 4 5 6. Sebab apa dapat 6 macam ni dia buat pecahan. Contohlah kalau tak ada nak pecahan. Cikgu tukar kat sini. Kita letak 2. Cikgu buat satu lagi 2.
Okey, kalau sini kita letak 2. Okey, 2 Cu NO3 2. Okey, CuO O2 tambah NO2. Maksudnya, okey, kalau tengok kat sini kalau cikgu letak depan ni 2, bermaksud nitrogen dah jadi berapa? 4 1 kali 2 2, 2 kali 2 4. So letak kat sini 4. Okey, macam tu. So berapa pula untuk kuprum? Kuprum dia dah jadi 2, letak 2. Okey, lepas tu oksigen 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Okey, so macam ni 4 kali 2 8, 8 lepas tu 9, 10, 11, 12. Okey, nampak tak? Beza jawapan cikgu dengan jawapan yang ada ni, satu dalam bentuk pecahan, satu tak ada pecahan. Kalau yang tak ada pecahan, okey, sebab takut awak tak biasa guna yang 1/2 O2 ni. So cikgu minta awak letakkan depan ni 2, sini pun letak 2, sini jadi O2 sahaja. Lepas tu ni jadi tambah 4 NO2. Okey? Ni kalau boleh cikgu tak nak dulu awak guna pecahan kan. Awak buat macam ni lah. Okey? So kalau untuk yang kalium nitrat ni tadi dia menghasilkan kalium nitrit. Okey? Yang tadi cikgu kata kalau O3 add, yang O2 it. Ini untuk yang garam natrium nitrat dengan kalium nitrat. 2 je kes dia. Ni kalau satu lagi kalau awak jumpa nanti dalam soalan, selain kalium nitrat, satu lagi ialah natrium nitrat. Okay, tambah dalam soalan. Okay, bila natrium nitrat terurai melalui pemanasan menghasilkan natrium nitrit. Macam yang tadi dalam soalan. Natrium nitrit NO2 tambah dengan O2. Nak seimbangkan letak depan sini 2, sini 2. So oksigen dah jadi 6, 2 kali 2 4 tambah 2 6. Okey pelajar, ingat untuk apa? 2 ni, natrium dengan kalium. NaK lah nak tu NaK, natrium dengan kalium. Okey, dapat terima Okey, kemudian untuk plumbum 2 nitrat, ni sama juga kes macam yang tadi cikgu kata nak seimbangkan Okey, pertama tu awak nak seimbangkan macam mana? Okey, seimbangkan dulu untuk oksigen dia Tengok nitrogen dengan oksigen akhir sekali. Contoh plumbum nitrat, okey, terurai kita tahu hasilkan PbO, oksigen, NO2. Sekejap. Dekaplah cikgu tanya tu. Okey sekejap. So kat sini awak tengok. Kalau kat sini kita tengok okey, untuk nitrogen, tengok dulu nitrogen 1 kali 2. So maksudnya nitrogen 2 kan? Okey. So 2, kalau kat situ kita dah letak 2, oksigen dia jadi 4, 5, 6, 7. So kat sini yang agak tak seimbang, tu yang kita akan mula letak depan sini 2. Okey, bila letak depan 2, automatik nitrogen dah jadi 4 tau. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. So kat sini jadi tambah 4. 4 NO2. Okey. Lepas tu plumbum letak sini 2. Okey, dia sama kes dengan yang tadi cikgu terangkan kuprum 2 nitrat. Okey pelajar. So akhir sekali awak tengok oksigen. Oksigen 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. So 4 kali 2 8 tambah 2 10 tambah 2 12. Bermaksud akhir sekali baru seimbangkan oksigen. Mula-mula seimbangkan nitrogen dulu. Okey, untuk yang kes garam nitrat. Akhir sekali baru oksigen. Okey, boleh Ini kalau yang mana cikgu kata satu dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk pecahan ni sebenarnya cara dia kira oksigen ni seolah-olah nombor 2 ni kita mansuhkan oksigen tu 1 sahaja. So bila kita kira kan 2 tambah 1, 3, 4. So 2 kali 2 4. Okey, 5, 6. So 3 kali 2 6. Tapi awak tak boleh potong, tapi seolah-olah nak kira dia macam yang cikgu cakap ni. Faham Sebab oksigen tu dia mesti O2, dia dalam bentuk gas, O2. So awak tak boleh potong, cuma cara kira je yang dalam bentuk pecahan. Okey, jelas Sebab untuk D dengan E ni, jawapan kalau tak nak dalam bentuk pecahan sama dengan jawapan A ni yang cikgu dah cakap. Okey, boleh? Dan untuk yang soalan nombor 2 ni, penerangan yang nombor 2 ini adalah untuk ujian pengesahan. Ujian pengesahan, ini pun awak dah tahu gas hidrogen, pada pemerhatian mesti nyatakan gas tak berwarna, oksigen pun sama.
Cuma ujian pengesahan ni pun kena tahulah. Ni pun dah banyak kan kita belajar. Kalau hidrogen ni dah belajar dari lower form lagi. Masukkan kayu uji menyala. Ingat tu. Kalau oksigen kayu uji berbara. Beza kan? Yang mana bunyi pop kedengaran. Cuma kalau dalam eksperimen kita nak menjawab tu kena nyatakan kat situ how, bagaimana dengan kaedah. Jangan letakkan contoh, letakkan kayu uji berbara dengan oksigen. Tak boleh. Dia kena dengan kaedah macam mana, iaitu masukkan kayu uji berbara ke dalam mulut tabung uji, kayu uji berbara menyala semula macam tu. Ataupun masukkan kayu uji menyala ke dalam mulut tabung uji yang mengandungi gas, bunyi pop kedengaran. Awak tak boleh kata okey bagaimana ujian pengesahan, awak kata guna kayu uji menyala, full stop. Tak diterima, kosong markah. Faham dia mesti nyatakan sama macam yang cikgu terangkan ni. Okey? Untuk karbon dioksida pun sama, alirkan gas yang terhasil melalui air kapur menjadi keruh. Kemudian observation dia. Nitrogen dioksida, yang ni kita tahu yang mana dia warna dia nitrogen dioksida gas perang. Kalau warna gas perang je confirm lah tu gas nitrogen dioksida. Kalau amonia gas tak berwarna ataupun berbau sengit. Okey. Kalau yang karbon dioksida memang kita tahu tak berwarna kan. Ini pun sama tak berwarna. Untuk nitrogen dioksida yang awak kena take note warna perang. Ini jarang kita gunakan. Cuma yang ni dah masuk dalam ni, maksudnya yang mana banyak nanti dalam melibatkan garam nitrat. Garam nitrat, pemanasan garam nitrat. Masukkan ketak limas biru ke dalam tabung uji yang mengandungi gas, menukarkan ketak limas biru kepada merah. So kita dah tahulah maksudnya dia bersifat asid. Okey? Biru kepada merah. Okey, amonia pun sama. Yang mana bersifat dia adalah alkali. Okey, menghasilkan wasap. Dan satu lagi hidrogen klorida. Hidrogen klorida yang mana ketak limas merah kita masukkan ke dalam tabung uji, yang mana wasap putih menghasilkan wasap putih bila bertindak balas dengan gas amonia. Itu bagi hidrogen klorida. Klorin sama juga menukarkan ketak limas biru kepada merah. Kaedah macam mana nak uji yang ni masukkan ketak limas biru ke dalam gas. Okey, yang mana warna klorin adalah gas kuning terbebas. So maksudnya yang ada warna tu kena ingatlah yang mana cikgu kata tadi, kalau yang warna perang nitrogen dioksida. Kalau yang kuning terbebas tu adalah klorin. Yang lain tu banyaknya tak berwarna. Gas lain pada tu tak berwarna. Okey pelajar, so maksudnya cikgu ambil satu soalan lah sebelum kita tamatkan kelas Yang tu nanti yang lain awak sambung. Okey, cikgu ambil yang mana? Kita tengok sekejap Okay, last soalan cikgu nak. Okey, soalan yang ada warna ada tak? Yang ni, cikgu nak yang ada warna. Ni pelajar. Soalan latihan 81. Yang ni je. Cikgu ambil satu soalan ni Awak tengok, dia dah bagi kat sini, dia bagi warna. Pepejal J kepada pepejal R dan gas Z. So kat sini dia bagi apa? Pepejal hitam. Tadi cikgu kata bila yang pepejal hitam kau kena tahu itu adalah kuprum 2 oksida. Macam mana nak tahu? Yang tadi cikgu kata kena hafal peku dengan apa? Kupu tu kan? Ni. Peku, kupu, kalau hitam ialah CuO. Okey. So kita tengok balik soalan ni. So bila awak dah tahu ini adalah kuprum 2 oksida, bermaksud gas kat sini mestilah gas karbon dioksida dan pepejal hijau ni adalah garam karbonat, iaitu garam kuprum karbonat. Garam kuprum karbonat ni awak ingat warna hijau. Okey pelajar, tambahan yang perlu awak hafal hari ni selain tadi kuprum oksida, pelambung oksida, zinc oksida, awak ingat kuprum karbonat, kuprum 2 karbonat warna dia hijau. Kalau garam kuprum yang lain warna dia biru. Okey? So tak apa, ini ambil dulu, tuliskan kuprum 2 karbonat dan ini gas karbon dioksida. Bagaimana menukarkan J, iaitu kita panaskan pepejal J dengan kuat sehingga dia terurai. Okey? Dan persamaan kimia seimbangnya, yang mana cikgu kata tadi kuprum 2 karbonat menghasilkan CuO dan karbon dioksida. Okey? Dan lukis gambar raja, awak akan lukiskan macam ni. Okey? Maksudnya alirkan sini penyumbat getah ni mesti
Nampak cara lukis dia ni dia mesti terkeluar daripada tabung didih tu. Jangan dia searas kan, tak boleh. So dia terkeluar sini, nampak? Ni Okey, so yang ni air kapur dilabelkan, lepas tu tanda panaskan buat anak panah. Okey, boleh? So maksudnya hari ni tak apa, cikgu bincang dulu satu soalan. So yang lain tu nanti cikgu akan bagi nama, awak hantar dulu jawapan kat cikgu, kita bincang minggu depan. Okey pelajar, ada soalan tak sebelum kita tamatkan kelas? Okey, so okay, Amira, Anis, Atik sekali lagi, Hamizan, Intan, okay, Iman, Danish, Afiatul, Akila, okay, Farhana, Seri Auni, Ain, Syahira, Syasha, okay, Bunjon dengan Chang. Ada soalan tak? Okey, boleh tanya soalan kalau ada? Tak ada. Okey, tak ada So Alhamdulillah. So tak apa. Yang mana masih tak faham, baca balik yang tadi cikgu kata tu. Okey, cuba jawab soalan ni yang hadirin kita belum bincang ni. So nanti cikgu akan sambung insyaAllah minggu depan. Okey. So take note yang mana warna yang cikgu kata dan persamaan dia. Okey pelajar, so kita sambung nanti insyaAllah minggu depan. Okay, terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tamatkan kelas Okay, terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Okey, sampai